Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera serta salam satu Malaysia. Pada hari ini, saya ingin membentangkan berkaitan dengan kepimpinan abad ke-21 iaitu LMCP 2522. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya dahulu. Nama diberi tanpa dipinta, Dayana Imanina binti Amran dengan nombor matriks A202306. Saya merupakan pelajar tahun 1 bagi Fakulti Farmasi. Berikut merupakan topik-topik yang akan diperbincangkan pada hari ini, iaitu pengenalan, wawasan diri berkonsepkan konsep SMART, 5 ciri sifat kepimpinan pada diri saya dan boleh dipertingkatkan lagi, tokoh-tokoh atau idola kepimpinan dan penutup. Oleh itu, mari kita mulakan. Bagi pengenalan, mengikut Kamus Dewan, pemimpin ialah orang yang memimpin, membimbing, menuntun dan melatih. Kepimpinan pula membawa erti gelaran yang diberikan pada orang yang berada di tempat pemimpin seperti pemimpin politik atau organisasi yang berupaya memimpin atau mengarah sesebuah kumpulan atau organisasi. Di dalam bahasa Arab, pemimpin boleh dipanggil khalifah, imam ghaid, ra'i dan sayyid. Menurut istilah pula, berdasarkan pandangan Islam, pemimpin bermaksud orang-orang yang dipertanggungjawabkan dengan urusan umat Islam secara umum seperti khalifah, ketua tentera, qadi, menteri dan lain-lain. Mereka diberikan tugas untuk menguruskan dan memimpin oleh umat Islam yang memberikan kepercayaan kepada mereka agar dapat membimbing dan memimpin umat Islam. Sebelum kita pergi lebih jauh, suka saya memperkenalkan apa itu SMART. SMART merupakan akronim bagi Specific, Measurable, Achievable, Relevant dan Time-Based. SMART iaitu rangka kerja untuk menetapkan matlamat yang khusus, spesifik, boleh diukur, measurable, boleh dicapai, achievable, berkaitan, relevant dan mengikut ketetapan masa iaitu time bound. Antara tujuan SMART adalah untuk memastikan bahawa kejelasan dan fokus tetap menjadi bahagian penting dalam proses penetapan tujuan seseorang itu. Kita teruskan dengan wawasan diri saya mengikut konsep SMART. Yang pertama, S. Specific. Saya ingin lulus pengajian ijazah sarjana muda dengan mendapat anugerah dekan dan menyertai pelbagai program-program yang dianjurkan oleh pihak universiti serta dapat memegang beberapa jawatan yang tinggi. Yang kedua pula iaitu M. Measurable. Saya perlu memastikan saya mendapat PNG 3.67 setiap semester untuk memastikan saya dapat mencapai wawasan saya dan saya perlu memastikan peratusan kehadiran saya ke kelas adalah 90% ke atas walaupun sibuk mengendalikan tugasan berdasarkan jawatan yang disandang. Seterusnya iaitu A. Achievable. Saya perlu mengadakan jadual belajar dan rutin harian agar rutin harian saya berada dalam keadaan yang efisien untuk mengelakkan stres. Di samping itu, R iaitu relevant. Saya juga perlu mendapatkan pertolongan sama ada daripada rakan ataupun pensyarah untuk meningkatkan pemahaman saya serta perlu memberikan kerjasama antara satu sama lain dalam membuat suatu tugasan. Akhir sekali, iaitu T, time-based ataupun time-bound. Saya perlu mengadakan penilaian bulanan untuk memantau progres dan membuat pertukaran terhadap strategi pembelajaran saya dengan wawasan untuk mendapat anugerah dekan pada tahun 2027. Seterusnya, mari kita teruskan dengan 5 sifat kepimpinan yang ada pada diri saya dan saya rasa boleh dipertingkatkan lagi. Iaitu yang pertama, sanggup berdepan pelbagai cabaran. Yang kedua, pemimpin yang amanah. Yang ketiga, pemimpin yang adil.
Yang keempat, pemimpin yang petah berbicara, dan yang terakhir, pemimpin yang sentiasa bersama dan ramah. Pemimpin yang sanggup menghadapi cabaran. Saya seorang yang sentiasa bersedia menghadapi cabaran, terutamanya dalam memimpin organisasi. Pada tahun 2021, semasa saya di tingkatan 5, saya pernah menyandang pelbagai jawatan seperti pengerusi Persatuan Puteri Islam, pengerusi Kelab Bola Jaring, ketua tingkatan, pengerusi ahli organisasi ketua tingkatan dan naib setiausaha rumah sukan pada tahun yang sama. Tambahan pula, pada tahun tersebut merupakan tahun penyakit COVID-19 sedang menular di Malaysia dan pada ketika itu semua diarahkan berkurung di rumah. Jadi sebagai seorang pemimpin, saya perlu mengambil cabaran dan menjadikan diri saya seorang yang kreatif untuk menjayakan aktiviti-aktiviti di dalam talian dan menyiapkan tugasan-tugasan yang diberikan oleh guru. Dan tambahan pula, saya merasakan antara sumber kekuatan saya pada ketika itu adalah dengan saya sentiasa berpegang dengan kalam Allah daripada surah Al-Baqarah ayat 286, iaitu yang bermaksud Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuan hamba-Nya. Dan daripada surah At-Taubah ayat 40 yang bermaksud janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah sentiasa bersama kita. Serta saya juga selalu mengingati sirah dan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Rasulullah dan Nabi Ulul Azmi sebagai penguat diri saya untuk tabah menghadapi cabaran. Saya juga sentiasa mengingatkan diri saya bahawa setiap ujian dan cabaran itu adalah untuk mematangkan diri saya. Seterusnya, pemimpin yang petah berbicara. Saya menjadikan ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Daud yang bermaksud dan kami kuatkan kerajaannya serta kami kurniakan kepadanya hikmah dan kepetahan berkata-kata, surah Sad ayat 20, sebagai motivasi untuk sentiasa petah dalam berbicara. Sebagai contoh, saya pernah mendapat tempat kelima dalam pertandingan Young Motivator peringkat negeri pada tahun 2020 dan saya bergiat aktif dalam pertandingan pidato, syarahan dan panel ceramah ketika di sekolah menengah dahulu serta saya yakin bahawa saya perlulah sentiasa berusaha untuk mempertingkatkan dan mengasah lagi kebolehan saya ketika berkata-kata, terutama dari sudut kelancaran. Hal ini demikian kerana kemahiran berkomunikasi yang efisien adalah sangat penting dalam diri seseorang pemimpin, sesebuah organisasi kecil maupun besar agar terhindar daripada sebarang persalahfahaman dari pelbagai pihak. Tambahan lagi, saya juga sentiasa memastikan apabila saya menjadi seorang pemimpin, saya juga perlu berhemah apabila berkata-kata agar tidak ada pihak yang tersinggung. Seterusnya, pemimpin yang adil. Menjadi seorang pemimpin yang adil bukanlah suatu perkara yang mudah. Hal ini kerana di akhir zaman kadangkala kebatilan itu akan disorok demi kepentingan diri dan memuaskan hawa nafsu semata-mata. Saya sentiasa berpegang kepada hadis yang menyatakan bahawa pemimpin yang adil merupakan golongan yang pertama yang disebut akan mendapat naungan Allah. Jadi sebagai seorang pemimpin, saya yakin bahawa saya perlu mengejar redha Allah yang merupakan jalan utama untuk ke syurga. Sebagai contoh, ketika saya menjadi pengerusi kelab dan persatuan, saya akan memastikan semua pekerjaan atau tugasan dibahagikan secara sama rata walaupun kepada rakan karib saya. Saya juga akan mengambil tindakan atau memberi teguran kepada sesiapa pun walaupun itu merupakan kawan baik saya jika mereka melakukan sebarang kesalahan. Selain itu, pemimpin yang amanah. Saya sentiasa berpegang dengan firman Allah yang bermaksud, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat.
Sebagai contoh, saya pernah ditawarkan untuk menjadi pengawas ketika di peringkat sekolah menengah, tetapi saya menolaknya. Hal ini kerana saya merasakan saya tidak dapat memberikan komitmen sepenuhnya terhadap tugas tersebut. Saya juga sentiasa berpegang dengan kata-kata ibu saya yang beliau sentiasa menasihati saya supaya sentiasa mengamalkan sifat amanah dalam setiap perkara yang dilakukan. Jangan sesekali mengkhianati orang lain dan jangan sesekali menerima sesuatu jawatan hanya sekadar untuk menjadi terkenal, kerana setiap manusia berjawatan tinggi itu adalah amanah daripada Allah yang pasti akan disoal oleh Allah di akhirat kelak. Yang terakhir, iaitu pemimpin yang sentiasa bersama dan rahmah. Saya sentiasa cuba mencontohi sifat rahmah dan kebersamaan yang ada pada diri Rasulullah. Rasulullah tidak pernah meninggalkan sahabat-sahabatnya ketika berperang. Malah Rasulullah merupakan insan yang turut-turut berperang bersama-sama mereka dan sentiasa melontarkan kata-kata hikmah untuk menguatkan semangat mereka. Contohnya, Nabi Muhammad menerima cadangan Salman Al-Farisi untuk menggali parit yang sangat dalam semasa Perang Khandaq, dan Nabi Muhammad juga turut bersama-sama 3,000 orang tentera Islam menggali parit tersebut. Sebagai seorang ketua, saya akan sentiasa berusaha sedaya upaya menjaga kebajikan antara satu sama lain. Saya sentiasa bertanya khabar dan membantu jika ada pertolongan yang diperlukan daripada mereka. Saya juga yakin bahawa membantu jika seseorang memerlukan bantuan itu bukan sahaja tugas seorang pemimpin, malah ia merupakan amanah kepada setiap insan untuk menjadi seorang yang prihatin terhadap setiap saudaranya. Berikut merupakan tokoh-tokoh atau idola di dalam hidup saya. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW. Saya sentiasa menjadikan Rasulullah sebagai idola utama dalam hidup saya. Seperti mana yang telah termaktub dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang bermaksud, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah iaitu uswatun hasanah, suri teladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan pada hari kiamat dan dia banyak menyebut nama Allah. Contohnya, Nabi Muhammad adalah seorang yang sentiasa bersangka baik dengan Allah. Jadi, apabila saya menghadapi cabaran, saya akan mengingati sirah-sirah Rasulullah, dan seperti mana yang kita tahu, Nabi Muhammad merupakan Nabi Ulul Azmi, yang mana yang bermaksud golongan Nabi yang menerima cabaran yang terbanyak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, ini menjadikan saya seorang hamba yang kuat dan tabah menghadapi cabaran dan sentiasa tenang dalam menghadapi ujian yang telah ditetapkan oleh Allah terhadap hidup saya. Seterusnya, Aisyah Hijannah. Beliau merupakan usahawan muda yang berjaya, iaitu pemilik kepada jenama Hijannah. Beliau juga seorang personaliti media sosial yang berpengetahuan tinggi. Beliau merupakan graduan Universiti Kebangsaan Malaysia dalam bidang psikologi. Beliau juga seorang ibu dan wanita yang berkejaya, sentiasa menjaga pertuturan dan petah berkata-kata dan sentiasa memberi inspirasi kepada semua manusia. Beliau juga tabah menghadapi dugaan dan beliau sentiasa berusaha menjaga maruah sebagai seorang wanita. Dan yang terakhir iaitu Imam Syafi'i. Saya sangat mengidolakan beliau kerana selaras dengan Kubri bertutur di dalam kitab Misbah As-Sa'adah. Para ulama ahli fiqh, usul hadis, bahasa nahwu dan disiplin ilmu dan lainnya bersepakat bahawa Imam Syafi'i memiliki sifat amanah yang boleh dipercayai, adalah memiliki kredibiliti dalam agama dan moral, zuhud, wara', takwa, dermawan dan perilaku baik serta darjatnya tinggi. Beliau seorang yang amanah dalam menyebarkan ilmu agama. Selain itu, beliau juga seorang yang rajin menuntut ilmu walaupun telah dikurniakan oleh Allah akal fikiran yang cerdik. Sebagai contoh,
Semasa Imam Malik sedang mengajar murid-muridnya tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan langkah yang tertib, Imam Syafi'i terus menuju ke tempat Imam Malik dan duduk bersama-sama murid beliau. Imam Syafi'i lantas mengambil sebatang lidi lalu membasahkannya dengan air liur. Kerana kehidupannya yang serba miskin, beliau telah menulis segala apa yang diajar oleh Imam Malik di atas tapak tangannya. Tanpa disedari, Imam Malik memerhati segala tingkah lakunya. Selepas pengajian, Imam Malik memanggil Imam Syafi'i untuk menegur beliau. Sangkanya Imam Syafi'i berbuat perkara kurang sopan ketika belajar. Imam Malik bertanya, "Apakah kamu berasal dari Mekah?" Jawab Imam Syafi'i, "Benar." Imam Malik bertanya lagi, "Mengapakah engkau bermain-main dengan lidi dan air liurmu semasa aku mengajar tadi?" Jawab Imam Syafi'i, "Maaf tuan, sebenarnya saya tidak bermain-main. Oleh kerana saya tidak ada kertas dan pen, segala yang tuan ajar saya tulis di atas tapak tangan saya menggunakan lidi dan air liur untuk menghafalnya." Oleh itu, secara kesimpulannya, bagi saya, sebagai generasi abad ke-21, setiap insan perlulah sentiasa mengimplementasikan sifat-sifat mahmudah. Walaupun seseorang itu bukanlah pemimpin terhadap sesebuah organisasi yang besar, tetapi setiap insan juga merupakan pemimpin kepada diri sendiri. Bak kata pujangga, ilmu tanpa amal seperti pohon yang tidak berbuah. Akhir sekali, sebelum saya melabuhkan tirai, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Profesor Dato' IR Dr. Riza Atiq bin Orang Kaya Rahmat kerana memberi dorongan dan sokongan serta bimbingan yang amat berharga buat saya sepanjang tempoh pembelajaran dalam khusus ini. Oleh itu, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.